Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nurin Maisarah binti Sugiman. Hai, Assalamualaikum. Saya Anis Nur Hidayah. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Farah Nasuha binti Mat Supian. Hai, nama saya Nur Aisyah Balkis binti Muhammad Azman. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Aisyah Ayuni binti Abu Bakar. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farhana Syaila binti Muhammad Saleh. Hai kawan-kawan, kami dari kumpulan 1 akan membentangkan tajuk tugasan perniagaan kita tingkatan 5 pada hari ini, iaitu peranan pengurusan sumber manusia dalam sesebuah organisasi perniagaan. Terdapat 9 peranan. Peranan pertama ialah membangunkan pasukan untuk mencapai sasaran. Kawan-kawan tahu tak apakah itu membangunkan pasukan untuk mencapai sasaran? Nak tahu? Jom kita ke atas. Terbahagi kepada 2. Formal. Dibentuk oleh pengurus bagi tujuan melaksanakan tugasan yang ditetapkan, bertujuan untuk menyelesaikan tugasan rasmi organisasi. Tidak formal. Dibentuk di luar bidang kuasa organisasi bagi memenuhi keperluan sosial pekerja. Pasukan ini tertumpu pada aspek kebajikan pekerja. Peringkat pembangunan pasukan. Pembentukan. Setiap pekerja berkenalan bagi laksanakan tugas bersama. Peringkat ini lebih memberikan penekanan kepada orientasi dalam kalangan pekerja. Pertelingkahan. Wujud konflik dalam kalangan pekerja. Proses perbincangan mewujudkan pelbagai situasi dan akan berakhir dengan satu keputusan yang dipersetujui bersama. Kebiasaan. Persefahaman dalam kalangan pekerja bagi menyelesaikan masalah yang timbul. Kesepakatan dan kerjasama yang erat juga dapat dilihat dengan baik. Pelaksanaan. Bekerjasama membekalkan maklumat dalam membuat keputusan dan melaksanakan tugas serta tanggungjawab yang telah ditetapkan. Penangguhan. Ada pasukan yang akan dibubarkan selepas tugasan selesai, terutama bagi pasukan yang melaksanakan projek secara khusus. Peringkat ini amat penting bagi mencapai sasaran. Okey, sekarang kita masuk kepada peranan yang kedua. Peranan yang kedua ialah membentuk persekitaran yang positif dan harmoni. Agaknya apa Jom kita ke sebelah. Setiap pekerja mempunyai hak tertentu yang dilindungi di bawah peraturan hubungan pekerja dengan majikan. Antara perkara yang ditekankan ialah penguatkuasaan kontrak, peraturan syarikat, prosedur kenaikan pangkat, pemberhentian pekerja. Jabatan Sumber Manusia bertanggungjawab untuk memastikan bahawa semua hak pekerja diberikan oleh pihak majikan. Majikan perlu memastikan bahawa program latihan dan pendidikan yang sewajarnya dilaksanakan apabila mengharapkan pekerja mampu melaksanakan sesuatu tugas. Tujuan mewujudkan persekitaran harmoni, pekerja berasa dihargai, bermotivasi, akan berkhidmat lebih lama dengan organisasi. Bagi memastikan hubungan yang baik wujud antara pekerja dan majikan, kelengkapan dan peralatan yang sesuai perlu disediakan oleh majikan, memenuhi kehendak dan keperluan pekerja seperti cuti bersalin, cuti rehat, peluang belajar untuk meningkatkan kelayakan pekerja. Yang ketiga, pemberhentian pekerja. Perniagaan perlu ada sistem pemberhentian yang sistematik supaya tiada pembaziran sumber manusia. Pekerja yang menamatkan perkhidmatan atau diberhentikan perlu diberikan ganjaran atau pampasan yang setimpal sebagai tanda penghargaan atas sumbangan khidmat mereka. Sebagai contoh, penamatan kontrak perkhidmatan seperti persaraan atau pemecatan. Terdapat 3 jenis pemberhentian kerja: pemberhentian oleh majikan atau pemecatan, pemberhentian oleh pekerja atau perletakan jawatan, dan pemberhentian secara automatik. Yang keempat, keperluan pekerja, merekrat pekerja, kontrak pekerjaan dan deskripsi tugas. Peranan ini menggunakan teknik merekrat dan proses pemilihan yang boleh menarik calon berkelayakan menyertai sesebuah perniagaan, menghuraikan bidang tugas dengan jelas supaya pekerja menjalankan tugas dengan cekap. Sebagai contoh, menjalankan sesi temuduga dalam proses pemilihan pekerja.
Peranan pengurus sumber manusia dalam sesebuah perniagaan yang kelima iaitu prestasi pasukan. Prestasi pasukan akan mempengaruhi produktiviti, kuantiti dan kualiti pengeluaran sesuatu perniagaan. Maksudnya, pengurus sumber manusia mesti mengambil berat tentang pekerja, misalnya prestasi pekerja menurun. Pengurus sumber manusia perlu mengambil tahu kenapa hal itu berlaku dan mencari penyelesaian bagi masalah yang dihadapi oleh pekerja tersebut. Selain itu, prestasi dan motivasi pasukan boleh dipertingkatkan melalui latihan dan kursus secara insentif. Yang keenam iaitu latihan peningkatan kemahiran. Program latihan dan pembangunan mesti diberikan secara berterusan mengikut keperluan semasa. Maksudnya, pengurus sumber manusia memastikan adanya latihan kepada pekerja-pekerja dan khusus bagi pekerja yang kurang berkemahiran. Tambahan pula, program latihan dan pembangunan seperti latihan sambil bekerja boleh melengkapkan diri pekerja dengan kemahiran dan pengetahuan yang khusus. Secara langsung, prestasi pekerja dapat dipertingkatkan. Isi yang ketujuh ialah menggalakkan kreativiti dan inovasi. Pengurusan sumber manusia atau PSM perlu menggalakkan pembangunan bakat pekerja, menerusi pelbagai aktiviti dan menyediakan sumber pembiayaan pendidikan untuk mengelakkan pekerja menambahkan pengetahuan dan kemahiran kepakaran. Pekerja yang kreatif dan inovatif dalam organisasi akan memantapkan pencapaian organisasi melalui tambah baik hasil produk dan perkhidmatan untuk memberi persaingan perniagaan lebih baik. Pekerja yang kreatif dan inovatif juga akan diberikan ganjaran dan penghargaan kerana sumbangan, produktiviti dan motivasi kerja mereka. Seterusnya, isi yang ke-8 ialah pemberian insentif yang munasabah. Fungsi ganjaran kepada pekerja adalah untuk meningkatkan pencapaian prestasi perniagaan, meningkatkan motivasi dan kesetiaan pekerja serta memastikan pekerja rasa mereka dihargai. Dengan adanya fungsi ganjaran ini, pekerja akan rasa mereka lebih dihargai dan pekerja juga akan memastikan untuk meningkatkan pencapaian prestasi perniagaan. Pengurus sumber manusia perlu menyediakan skim kesihatan dan keselamatan yang bersesuaian bagi menjamin atau melindungi kebajikan pekerja. Hal ini bagi mewujudkan kesetiaan pekerja dan persekitaran kerja yang harmoni. PSM juga mereka perlu sediakan skim kesihatan untuk memastikan keselamatan pekerja mereka lebih terjamin dan untuk mewujudkan persekitaran yang harmoni. Antara peranan pengurusan sumber manusia ialah pemantapan budaya profesional melalui amalan bekerja seperti beretika, berintegriti dan mementingkan kecemerlangan dapat mewujudkan dan memantapkan budaya profesional di tempat kerja. Jabatan Pengurusan Sumber Manusia boleh mengaplikasikan konsep pengurusan Jepun seperti Total Quality Management, TQM, Kaizen 5S dan sebagainya dalam memberikan perkhidmatan terbaik kepada para pelanggan. Budaya profesional menekankan peranan seperti menyediakan prosedur operasi standard untuk pekerja melaksanakan tugas. Selain daripada itu, ia juga menyediakan perlindungan dari segi kesihatan dan keselamatan semasa melaksanakan tugasan atau kerja yang telah diberikan. Jadi, saya sebagai orang yang terakhir, saya akan membuat kesimpulan tentang pembentangan kami pada hari ini. Tapi sebelum tu, saya akan jelaskan kembali apa itu sumber manusia. Sumber manusia ini ialah semua staf yang merangkumi pengurus dan pekerja yang terdapat dalam organisasi tersebut. Okey, untuk pengetahuan semua, sumber manusia ni memang sangat penting dalam sesebuah organisasi itu, di mana mereka inilah yang akan menawarkan bakat, pengetahuan, kemahiran dan pengalaman kepada organisasi ini.
Jadi bila adanya sumber manusia akan adalah pengurusnya. Okey, dia ibarat macam dalam kelas 5 Ehsan. Bila adanya murid-murid 5 Ehsan, jadi akan adalah ketua kelas 5 Ehsan. Jadi macam itulah. Dalam sesebuah organisasi tu bila ada sumber manusia adalah pengurusnya. Seperti yang apa dengar tadi, pengurus sumber manusia ini ada banyak tugas dan tanggungjawab. Contohnya apa? Dialah yang bertanggungjawab dalam hal ehwal yang berkaitan jabatan dan dia jugalah yang akan beri arahan kepada staf-staf yang bawah. Dia jugalah yang menjalankan latihan, dia jugalah yang akan bangunkan sumber manusia, memberikan ganjaran dan faedah. Okey, secara spesifik lagi, pengurus sumber manusia inilah yang perlu menjalankan pemilihan. Dia nak menjalankan pemilihan sumber manusia. Dialah juga yang kena bertanggungjawab untuk pengambilan, pergerakan, perberhentian, pembangunan dan penggunaan sumber dengan cara yang betul dan tepat. Jadi untuk secara holistiknya, kehebatan sesebuah organisasi itu bergantung kepada kecekapan pengurusan sumber manusia pada organisasi tersebut. Okey, sekian. Itu sahaja daripada saya.